Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua. Apa khabar? Harap semua sihat Okey, jadi untuk kelas PJ pada hari ini, kita akan sambung dalam topik kecergasan dalam buku teks PJ muka surat 45 unit 7 badan cergas otak cerdas. Kalau untuk kelas yang sebelum ni, kita lihat apa itu memanaskan badan dan menyejukkan badan. Dan kita ada sentuh sedikit mengenai kepentingan minum air. Okey, jadi hari ni kita akan belajar dengan lebih mendalam lagi. Kenapa pentingnya kenapa perlu kita minum air sebelum, semasa dan juga selepas melakukan aktiviti fizikal. Okey, sebelum kita mula, saya nak perkenalkan standard kandungan dan standard pembelajaran untuk hari ini dan juga objektif serta kriteria kejayaan untuk kelas hari ini. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, kita akan mula kelas kita sekarang. Okey, seperti yang cikgu cakap tadi, tajuk hari ini adalah kepentingan minum air. Okey, kepentingan minum air. Sebelum kita nak masuk lebih dalam lagi kepada topik ni, kepentingan minum air ni nanti ada yang salah faham pula Ini air yang dimaksudkan ni adalah air masak lah, air mineral, air putih yang biasa tu. Okey, bukannya air lain tak ada masalah sebenarnya, cuma kalau kita dalam nak melakukan aktiviti pendidikan jasmani ataupun nak buat aktiviti fizikal ni, air putih ataupun setengah orang panggil air masak, setengah orang panggil air mineral dan sebagainya tu, dia adalah lebih baik. Okey, tak adalah awak tengok orang tengah baru penat-penat main bola, pop dia pergi minum sirap ke apa ke kan. Tak. Sebab kalau bersukan ni sebaiknya dia minum air yang basah. Okey, air masak tu air mineral. Okey. Jadi kita dah jelaskan tentang apa jenis air yang kita kena minum ni Okey, sekarang kita masuk ke dalam kepentingan minum air. Okey, sebelum melakukan aktiviti fizikal, kita perlu minum air untuk memastikan air dalam badan berada dalam keadaan mencukupi. Macam mana air dalam badan kita boleh jadi tak cukup pula lepas kita buat aktiviti fizikal ni? Aktiviti fizikal macam bila kita beriadah, bersukan, bermain. Selalu bila kita buat aktiviti fizikal ni, apa jadi kat kita? Badan kita keluar peluh. Betul. Okey, semasa dan selepas melakukan aktiviti fizikal, kita hilang banyak air melalui peluh. Okey, air yang ada dalam badan kita ni, contoh daripada pagi kita minum ni, petang kita dah ada air dalam badan kita tu, boleh hilang bila kita beriadah, bila kita bersukan. Dia keluar melalui peluh di tubuh badan kita. Okey, macam mana kita nak ganti air tu yang hilang melalui peluh tu? Kita perlu minum air sebelum, semasa dan selepas melakukan aktiviti fizikal dengan secukupnya. Cara dia adalah kita kena minum air lah. Tapi tadi kita cakap pasal semasa dengan selepas. Kenapa sebelum pun nak kena minum air juga? Kita tak sukan lagi pun, air peluh tak ada keluar lagi pun. Nanti kita akan tengok. Okey, nombor 4. Air diperlukan untuk menambahkan tenaga yang hilang semasa kita bersukan. Okey, pada masa yang sama, selain daripada nak bagi hilang kita punya dahaga, kita dah berlari lagi masa bersukan ke apa kan, kita perlukan air untuk menambah tenaga yang hilang semasa kita bersukan. Bila minum air tu, badan kita, otot-otot kita semua akan jadi lebih segar dan bertenaga. Okey, nombor 5. Macam yang saya dah cakap tadi, air juga diperlukan untuk menggantikan air dalam tubuh badan kita yang keluar melalui peluh.
Bila badan kita berpeluh, air dalam tubuh badan kita akan makin berkurang. Jadi kita kena tambah balik dengan minum air semula. Nombor 6. Air diperlukan untuk pastikan tubuh badan kita sentiasa kekal hidrat. Apa tu maksud hidrat? Okey, hidrat maksudnya tubuh kita berada dalam keadaan di mana air dalam badan kita mencukupi. Okey. Tadi ada cakap pasal sebelum bersukan kita kena minum air juga kan? Okey. Bila kita minum air sebelum melakukan aktiviti fizikal, tujuan dia apa? Tujuan dia adalah untuk memastikan badan kita berada dalam keadaan yang sentiasa kekal hidrat. Kita tak tahu daripada pagi tadi mungkin kita ada berpeluh sikit-sikit yang kita tak sedar tu kan. Sekarang kita dah rehat kejap, bawah kipas ke apa, peluh tu dah hilang. Tapi ada berlaku air dalam tubuh badan kita keluar melalui peluh. Jadi sebelum kita nak mula aktiviti fizikal ni, seeloknya kita minum sikit air lebih dahulu. Nak bagi badan kita ni kekal hidrat. Okay. Apa jadi kalau tubuh badan kita tak cukup air? Maksudnya kita tak minum air yang secukupnya pada hari tu sebelum nak buat aktiviti ke, ataupun semasa dan selepas buat aktiviti awak tak minum air yang cukup, nak ganti balik air dalam badan awak yang hilang tu. Ada banyak kesan yang buruk boleh jadi dekat badan awak dan juga menjejaskan kesihatan awak. Okey, kita tengok apa berlaku, apa kesan jika kita berlaku kekurangan air. Jika kita kekurangan air sebelum, semasa dan selepas melakukan aktiviti fizikal, ada beberapa kesan yang akan menjejaskan kesihatan kita. Okey, kalau kita kurang minum air sebelum, semasa dengan selepas melakukan aktiviti fizikal, ada kesan yang akan jadi pada badan kita. Yang pertama, tengok A. Kita akan berasa loya dan muntah. Loya tu maksud dia apa? Loya ni maksudnya awak berasa pening-pening. Okay, bila dia pening-pening yang sangat teruk sampai menyebabkan awak rasa nak muntah. Sebab tu dia selalunya akan sekali lah loya dengan muntah ni. Bila awak rasa loya, confirm dia akan muntah punya. Okay? Dia rasa pening, badan tak selesa, awak nampak benda sampai tahap kadang-kadang awak nampak benda depan mata awak tu pun dah macam berpusing-pusing. Dia punya tahap pening dia tu. Sebab tu awak rasa nak muntah. Macam mana dia jadi? Perasaan loya dan muntah ni akan berlaku apabila kita tidak minum air sebelum melakukan aktiviti fizikal. Air dalam badan kita tak cukup, tapi kita nak buat aktiviti fizikal yang mungkin agak berat dan menyebabkan banyak pergerakan, jadi kita banyak berpeluh, jadi kita tak cukup air, dah rasalah loya dan muntah tu. Okey, kita tengok yang kedua, B. Berlaku kekejangan otot. Kekejangan otot ni selalu kalau orang kita akan sebut dia dalam bahasa Inggeris. Perkataan dia orang panggil cramp. Muscle cramp. Okey, muscle cramp ni banyak selalu kalau awak tengok dalam, kalau awak suka tengok perlawanan bola sepak, kadang-kadang ada jadi macam tu. Tengah-tengah dia main bola, ada yang berlaku kekejangan otot dekat peha dia ke, dekat betis dia ataupun kaki dia. Jadi dia tak boleh nak bermain lah, dia kena dirawat terlebih dahulu. Okey, macam mana boleh jadi kekejangan otot ni? Selalunya kekejangan otot berlaku ada dua sebab. Sebab yang pertama adalah seseorang tu tidak memanaskan badan dengan betul sebelum melakukan sesuatu aktiviti fizikal. Tu sebab pertama, dia tak warm up betul-betul, badan dia dah bersedia untuk buat aktiviti fizikal, terus dia nak buat aktiviti fizikal, badan dia tak sedia, berlakulah kekejangan otot. Dan sebab yang kedua adalah bila air dalam badan awak tu tak cukup. Sebab air juga membantu dalam melancarkan pergerakan badan.
dan otot semasa melakukan aktiviti fizikal. Jadi bila air tak cukup, juga boleh menyebabkan kekejangan otot. Jadi macam mana kita nak atasi dia? Kena minum air semasa melakukan aktiviti fizikal. Rehat kejap, minum air kejap, jangan minum air banyak sangat. Bila minum air banyak sangat kan, perut dah penuh dengan air pula, dia dah ganggu awak nak buat aktiviti fizikal kan. Sebab tu dia ada cakap tadi, minum air secukupnya, jangan minum lebih sangat, jangan minum sikit sangat, agak-agak awak rasa cukup, sudah. Alright. Dan yang ketiga, C, pengsan. Tahu tak pengsan tu apa? Pengsan ni yang tiba-tiba orang tengah jalan, pup, dia jatuh. Dia tak boleh nak bangun tak. Tu kita panggil pengsan. Macam mana pengsan ni jadi? Selalunya bila awak melakukan aktiviti fizikal ni, bila nak bersukan, bila nak beriadah, orang tu dia dah hilang banyak air dalam badan dia. Banyak sangat air dia dah hilang melalui peluh ke, ataupun sebelum dia nak bersukan tu dia tak minum air sebelum tu. Semasa pun dia tak minum air juga. Dan memang daripada awal-awal pagi tu pun dia agak kurang minum air pada hari tu. Jadi badan dia sangat kurang air dalam tubuh badan dia. Apa berlaku? Awak boleh jadi pengsan. Tengah-tengah main bola ke apa contoh, tiba-tiba jatuh. Pengsan. Kenapa? Dia ada satu benda ni, bila badan awak tak cukup air, otot dalam badan awak tu tak dapat nak bergerak dengan lancar, dia pun akan menyebabkan awak pengsan sebab awak kekurangan air. Badan awak pun tak boleh gerak bila dah pengsan tu. Okey? Jadi selepas minum air, selalunya dia dah okey lah. Tapi nak minum air pun kena tunggu orang pengsan tu bangun dulu. Kalau cara orang nak buat dia bila dia dah pengsan tu macam mana? Dia akan dibawa ke hospital, ataupun adalah di satu bilik dia akan dirawat lah. Kalau selalu di pertandingan sukan, kalau dia teruk baru dia akan bawa pergi ke hospital. Selalunya dia berlaku akibat awak tidak minum air selepas melakukan aktiviti fizikal. Awak tak ganti balik air yang hilang dalam badan awak tu. Jadi kita kena ingat air ni sangat penting dalam melakukan aktiviti fizikal. Sebelum tu kita nak kongsi satu info kesihatan. Ini tak ada dalam buku teks, tapi ini satu maklumat cikgu nak kongsi dengan awak semua, di mana kita tengok orang dewasa perlukan sekurang-kurangnya 6 hingga 8 gelas air sehari. Gelas air itu gelas air yang macam mana? Gelas air yang besar tu. Macam kalau awak pergi dekat kedai makan, dia cawan yang tinggi sikit tu. Itu maksudnya gelas air. Jadi orang dewasa perlukan sekurang-kurangnya 6 hingga 8 gelas air sehari. Tak kisah dia nak minum daripada pukul berapa sampai pukul berapa. Janji dalam satu hari tu dia kena minum antara 6 hingga 8 gelas air. Mungkin dia kena bahagilah. Mungkin pagi dia minum 2 gelas dulu, tengah hari 2 gelas, petang 2 gelas, malam 2 gelas ke. Dia kena bahagi sendiri. Tujuan dia apa? Sebab macam yang tadi tu lah, kita nak kekurangan air tu, kita nak ganti balik. Kadang air bukan saja keluar daripada tubuh badan kita melalui peluh. Kita buang air kecil, kencing, itu pun kita keluarkan air daripada tubuh badan kita juga. Jadi itu pun kena ganti juga. Alright. Kita tengok pada B. Kanak-kanak berusia 2 hingga 6 tahun perlukan 4 hingga 6 gelas sehari. Ini ada yang berpendapat lain-lain. Lain orang ada yang faham macam ni. Dia cakap umur 2 hingga 6 tahun perlukan 4 hingga 6 gelas air sehari. Ada yang cakap umur 3 sampailah 12 tahun perlukan 5 hingga 7 gelas sehari. Ada lain orang lain pendapat. Tapi untuk pendapat cikgu rasa
awak umur 2 sampailah umur dah 6 tu, umur 12 tahun tu, boleh je guna cara yang ni. Okey. Iaitu minum 4 hingga 6 gelas air sehari. Okey. Air ni sangat bagus. Dia ada banyak manfaat, walaupun awak tengok air masak tu air masak apalah sangat. Dia bukan ada rasa pun. Dia bukannya ada warna cantik-cantik pun. Walaupun dia sifat dia macam tu, tapi kelebihan dia ada banyak. Apa kelebihan minum air masak ataupun air putih ni? Yang tu awak cuba cek sendiri di internet. Awak cari maklumat tu di internet ataupun di YouTube. Banyak ada orang kongsi maklumat mengenai manfaat minum air putih ataupun air masak ni. Okey. Jadi cikgu nak rumuskan apa yang kita belajar hari ni. Kita perlu minum air sebelum, semasa dan selepas melakukan aktiviti fizikal. Aktiviti fizikal ni apa? Contohnya macam kita bersukan, beriadah, bermain, semua tu kita gelarkan dia aktiviti fizikal lah, bersenam. Okay? Apa-apa yang awak buat gunakan badan awak ni kita kata aktiviti fizikal lah, tak semestinya awak pergi main bola ke apa ke. Okay? Jadi kita kena minum air yang secukupnya. Kita perlu minum air yang secukupnya agar badan kita kekal hidrat dan cergas. Bila kita minum air dalam tubuh badan kita pun akan cukup, sekaligus akan mengakibatkan badan kita menjadi lebih cergas. Dan akhir sekali, banyak kesan buruk pada tubuh badan kita sekiranya berlaku masalah kekurangan air dalam badan. Okey, tadi dah bagi contoh 3. Apa 3 perkara yang boleh jadi pada badan kita jika kita kurang air? Ingat balik. Yang pertama apa? Betul. Kita rasa loya dan muntah. Yang kedua, berlaku kekejangan otot. Dan akhir sekali adalah akan berlaku pengsan. Okey? Alright. Itu saja untuk topik kita, kelas kita pada hari ini. Jadi harap awak semua dapat faham dan lakukan dan jawab pelatihan yang diberikan melalui Google Form tu dengan baik. Okey? Duduk kat rumah tu, minum air. Jangan sebab awak ingat, saya tak buat apa-apa, tak naklah minum air. Awak tunggu waktu makan je baru awak nak minum air kan? Tak. Kita yang waktu kalau tak buat apa-apa pun boleh pergi minum air, tak ada masalah. Okay, walaupun kita tak adalah nak kata bersukan lebih-lebih sangat di rumah ke apa kan, sebab minum air ni bagus. Okay, jadi itu saja untuk kelas kita hari ni. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.